welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasalah, nama aku Huzia Jali. Untuk korang yang pertama kali yang telah mengklik video ini, terima kasih kerana telah mengklik video ini. Dan untuk korang yang suka tentang video aku hari ini, jangan lupa untuk subscribe and press notification bell agar korang sentiasa tahu tentang video aku di-upload. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus masuk ke topik kita hari ini. Okey, hari ini aku akan menceritakan tentang seorang atuk. Atuk tu yang dah tua tu, yang mengaku telah menghabiskan 90 nyawa korbannya. 90 tau. 90 tu banyak ke sikit? Banyak kan? Ke sikit? Korang rasa banyak ke sikit? Kenapa kita sebenarnya tau, geram tau dengan atuk ni. Sebabnya ramai yang dibunuh tu. 90. Bukan sikit, banyak. Tak boleh nak kira guna jari. Jari pun tak cukup, ada 10 je. Okey, inilah yang gambar aku share. Yang kat sebelah kiri aku ni, inilah gambar atuknya, atuk korang tu. Atuk ni lah yang bernama Samuel Littus Dibonis, yang telah dihukum penjara seumur hidup tanpa peluang pembebasan bersyarat di tahun 2014 untuk 3 kes pembunuhan di tahun 1980. So, memang dah lama lah kes ini berlaku tanpa kita sedar. Aku pun dah lahir lagi masa tu, sebab aku lahir tahun 90-an tau. Ni kes ni atuk ni mengaku 1980. 10 tahun lah sebelum aku lahir dia dah buat had kan. Okey, si atuk ni, atuk yang tadi tu, sudah menghuni penjara untuk sejumlah kes pembunuhan. Banyak tau kes-kes pembunuhan yang dia buat ni, bukan sikit je. Dan ia kini diselidiki lagi setelah mengaku melakukan 90 kes pembunuhan. Ingat tu, 90, banyak tau. Dalam waktu tempoh 4 tahun di berbagai wilayah Amerika Syarikat. Aku sebenarnya lupa nak beritahu dengan korang. Aku nak cerita ni pasal negara mana kan. Bukan negara kita, bukan negara dekat, bukan negara dekat-dekat kita. Jauh je, jauh. Siapa yang pernah pergi tu, baguslah ya. Aku pun belum sampai lagi. Di mana? Di Amerika Syarikat. Okey, Bureau Investigation Federal, FBI. FBI tu, Malaysia aku tak tahulah dia panggil apa, FBI ke ataupun nama lain ke. Aku tak tahu. Aku tak kaji lagi pasal Malaysia sebutan dia apa, FBI ke apa-apa ke, aku tak tahu. Kalau korang tahu, korang boleh share dekat komen nanti. Okey, FBI ni meyakini bahawa atuk ni yang kini berusia 78 tahun itu jadi satu di antara pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah kriminal Amerika Syarikat. Waktu tu umur dia 78. Waktu sekarang aku tak tahu lah umur dia berapa, sebab aku ambil artikel ni pun dekat Google pun bila aku tak perasan tadi berapa. Bila tarikh dia. So aku pun tak tahu lah umur dia berapa sekarang ni. Pandai-pandai lah korang kira sendiri umur dia berapa. Aku rasa pun dia dah tak ada dah sekarang ni. Okey, sebenarnya telah banyak lembaga yang menegakkan hukum Amerika Syarikat mensesuaikan penyataan dengan kes kematian beberapa orang mangsa yang telah berlaku di seluruh Amerika Syarikat sejak tahun 1970 hingga tahun 2005. Para penyelidik sebenarnya kan, diorang telah mengaitkan Samuel, si atuk ni, dengan 34 kes pembunuhan yang lainnya. Sedangkan kes-kes yang lain tu masih lagi dalam siasatan lanjut. So maksudnya sampai sekarang lah kes ni masih berlanjutan ya. Kes ni masih lagi diselidiki. Atuk. Okey, sementara itu Samuel, si atuk ni, telah menjalani hukuman penjara seumur hidup setelah dijatuhkan hukuman tahun 2014 lalu dalam kes pembunuhan terhadap 3 orang perempuan. Siapa? Perempuan ya? Siapa? Akulah perempuan. Perempuan tu siapa? Perempuan tu lah yang terlibat masa tu. Okey, si Samuel ni ataupun beliau ni, atau atuk ke beliau atuk lah atuk senang sikit nak ingat macam sedap sikit bunyinya atuk. Okey, si atuk ni sejak September 2012 setelah ditangkap di penampungan tunawisma. Tunawisma tu apa Tunawisma tu bermaksud gelandangan. Golongan gelandangan yang hidup di tempat-tempat terpencil, yang diorang rasa selamat, yang diorang rasa selesa, yang diorang suka duduk macam bawah-bawah jambatan ke dalam dibuat dalam rumah kotak ke, macam gitulah tunawisma.
di Kentucky Fried Chicken yang macam korang suka makan tu kan, KFC. Kemudian dipindahkan ke California, di mana ia diburu dalam kes penyalahgunaan dadah. Dadah. Kalau dekat Malaysia ni, dadah tu memang dah haram lah. Kalau dekat Amerika Syarikat tu, dadah tu memang berleluasa. Memang tak payah nak cakap lah. Dekat mana-mana lah siap ada mesin beli dadah. Kalau korang tak percaya, korang boleh carilah dekat mana-mana YouTube pun ada ya, pasal narkoba ni, pasal dadah ni. Dekat Amerika Syarikat ni memang bebas Pak Abbas, memang halalan thayyibah dekat sana ya. Dekat Malaysia ni tak payah nak cakap lah, memang haram ya. Kemudian sampel DNA tu apa? DNA tu sampel darah lah, darah kita ni yang dia ambil tu. Doktor ambil darah kita, lepas tu dia check, tu lah DNA. Tapi dia ambil DNA si atuk ni lah, si Samuel ni, yang diambil oleh polis. Kemudian terus terhubung dengan kes kematian 3 orang perempuan di Los Angeles pada tahun 1987 dan 1989, yang sempat menemui jalan kusut lah nak selesaikan masalah ni kan. Kalau aku tak tahu macam mana nak selesaikan masalah ni, sebab orangnya tak nak mengaku awal-awal, dah lambat baru mengaku. Ketiga korban tadi telah tewas setelah dipukul, dicekik sebelum mayat mereka dibuang di tempat yang berasingan. Di mana yang aku pun tak tahu lah di mana, tapi tempat yang tak sama lah maksudnya. Satu dekat A, satu dekat B, satu dekat C. Maksudnya tempat yang jauh-jauh, yang susah orang nak syak, susah orang nak perasan yang dia dah buat kes jenayah tu kan. Kemudian si atuk ni, si Samuel ni, dia mengaku tidak bersalah. Tidak bersalah. Dah lakukan banyak pembunuhan tu, dia tak bersalah langsung. Dia rasa bukan masalah dia, bukannya dia buat. Dia suka-suka je dia kan buat tiba-tiba mati. Sebab tu dia rasa tak bersalah. Ramah tanya, adakah awak melakukan kes pembunuhan ni? Mesti dia mengaku tak bersalah. Sebabnya siapa lagi yang nak bela dia, melainkan diri dia sendiri. Dah tahu dia salah, jadi dia pun sendiri terpaksalah mengaku dia tidak bersalah, sebab dia tak nak dihukum. Namun akhirnya si atuk ni mendapatkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Bagus kan atuk kan duduk penjara kan. Dah salah tu cubalah mengaku bersalah daripada awal, kan senang. Dalam kes yang dia mengaku dia telah melakukan pembunuhan ni, si atuk ni sendiri telah mencatat riwayat kriminal yang sangat panjang sangat. Termasuklah penyerangan, permerkosaan, perompakan bersenjata juga ya. So memang banyaklah kes-kes yang dia dah buat ni. Memang tak salah lah kalau dia duduk dalam penjara tu tanpa syarat pembebasan. So memang baguslah duduk dalam penjara. Tapi aku geram lah sebabnya dia bila dah banyak buat kes-kes macam gitu, baru dia masuk penjara kan. Baru orang tahu dia buat salah Kenapa tak daripada awal Aku pun tak tahulah kenapa orang dekat sana tak nak buat report polis lebih awal ke. Aku rasa aku syak lah kan. Mungkin diorang ni kawan-kawan dia lah, dia subahat jugalah. Mestilah waktu kalau macam polis tengah cari kan siapa yang telah melakukan kes macam gini kan, mestilah diorang tutup sebab kawan-kawan diorang kan. Macam korang jugalah, kalau kawan-kawan kita kena jaga kawan-kawan kan, kena jaga hati kawan-kawan kan. Macam gitulah kan. Kemudian keputusan tersebut membuat nama Samuel Little, si atuk ni, dikirim kepada VCAP. VCAP ni sebenarnya sebuah lembaga di bawah FBI yang menganalisis pelaku kejahatan seksual dan kekerasan berantai. Memang sangat-sangat berantai si atuk ni. Dan membahagikan informasi tersebut kepada Badan Penegak Hukum Lokal sebagai referensi silang. Penegak hukum lokal tu apa? Penegak hukum lokal tu bermaksud lokal tu negara dia lah, bukan negara kita, negara dia. Amerika Syarikat negara dia lah kan, Amerika. Penegak hukum lokal, itulah maksudnya. Penegak hukum negara yang terlibat. Negara yang terlibat tu negara mana?
yang terlibat kes ni sekarang ni negara Amerika Syarikat. So negara dia lah yang kena selesaikan masalah ni. Takkan dah negara kita pula kan yang nak selesaikan masalah dia. Tak logik kan. Untuk terus melanjutkan pemeriksaan silang dengan kes kejahatan yang belum selesai. Di sini aku ada meng-sharekan gambar dua orang perempuan yang cantik rupawan ni. Okey, iaitu Pearl Nelson di sebelah kiri yang memegang foto ibunya iaitu Andre Nelson yang menjadi korban pembunuhan Samuel. Korban si Atuk ni lah, Atuk ni yang telah bunuh ibu dia. Cantik rupanya angsa ni, cantik Aku rasa kan dia pilih orang-orang perempuan ni, dia pilih perempuan ni mungkin sebab cantik satu, mungkin sebab perempuan ni kan lemah kan. Kalau pergi mana-mana kan suka seorang-seorang. Macam aku lah, kalau pergi jalan pun suka seorang-seorang. Sebab tu lah orang senang ambil kesempatan. Macam gitu. Okey, lepas tu mungkin perempuan ni pun lagi satu, bila kalau dijerit kan taklah sekuat mana. Lagi satu, kalau bila dia nak lawan pun bukannya kuat mana. Kita perempuan ni taklah semua orang ambil silat, taklah semua orang ambil taekwondo, nak pertahankan diri. Okey, kemudian ada lagi kes yang belum dapat diselesaikan di Odessa, Texas. Texas ke Texas? Sebutan dia aku tak pastilah macam mana. Kalau korang yang pro dan bolehlah komen lagi, share dengan aku. Sebutan Texas, dia T-E-X-A-S. Aku rasa Texas, mungkinlah. Okey, dengan korban seorang perempuan bernama Dennis Christie Brothers, lantas terus dilanjutkan. Kemudian petugas tempat James Holland lalu bergegas menuju California bersama beberapa anggota tim VCAP. Kita di VCAP tu apa, aku dah terangkan tadi. VCAP ni dia bekerja di bawah FBI untuk mewawancara Samuel ni. Samuel tu siapa? Si Atuk yang korang suka ni lah, si Samuel ni. Okey, mereka mengatakan bahawa Samuel bersedia berbicara kepada mereka kerana berharap dia dapat dipindahkan dari penjara dekat sana. Sebenarnya dia dah dipenjarakan, tapi bila ada kes yang lain, dia macam cubalah nak menyelamatkan diri dia berpindah ke penjara yang lain. Mungkin dia ingat penjara tu lebih baik lah dari penjara yang dia duduk sekarang tu kan. Mungkinlah macam tu. Kemudian FBI menyatakan bahawa Samuel mengaku telah melakukan 90 kes pembunuhan secara keseluruhan dan membentangkan di sepanjang wilayah Amerika Syarikat di puluhan negara bahagian dari California sehingga di Maryland. So memang banyak lah ya. Sepanjang tempat-tempat tu yang dia pergi tu, sepanjang tu lah dia bunuh orang. Macam itulah dia si perangai si Atuk ni. Mana tempat yang dia pergi, mana tu lah dia ambil kesempatan dia bunuh orang. Okey, kemudian tim VCAP, jangan tanya dengan aku apa lagi maksud VCAP, tadi aku dah terangkan kan. Okey, tim VCAP sejauh itu telah menemukan kaitan antara Samuel dengan kematian 34 orang, sementara bakinya masih lagi dalam penyiasatan. So dah adalah clue-cluenya waktu tu kan. Okey, selama sesi wawancara di bulan Mei lalu, ia menyebut kota demi kota. Ia tu siapa? Ia tu Atuk lah, Atuk yang Samuel ni. Dia mengakulah, dia sebutlah kota-kota yang dia pernah pergi, kota-kota yang dia pernah bunuh orang tu. Kota tu maksudnya bandar. Korang janganlah tak tahu kota tu apa. Kota bukannya kota tinggi, kota tu bandar. Daripada negara ke negara, maksudnya banyak tempat yang dia pergi, banyak tu lah dia bunuh orang. Memang syaitan ya Atuk ni, yang berjiwa syaitan. Memang tak ada rasa bersalah. Dah lah tadi tak mengaku bersalah, lepas tu sekarang ni dia dah mengaku bersalah lah sebab dia dah masuk penjara kan. Okey, dia mengaku dah dan memberitahu jumlah orang yang ia bunuh. Dan kemudian dia beritahu pada pihak polis berapa orang yang dia dah bunuh tu, di kawasan mana. Dia pun bagi tahu tempatnya. Penyelidik mengatakan seringkali mayat mereka tidak diidentifikasi dan kematian mereka pun tidak diselidiki polis. Maksudnya si Atuk ni dia dah bunuh orang, lepas tu macam kerabat, maksudnya keluarga yang terlibat tu, yang dia macam tak
tak tahu ke keluarga dia hilang kan. Maksudnya dia tak ada buat report polis. Jadi macam mana boleh nak siasat? Lepas tu macam mana mayat si mangsa tu nak diselidiki? Mungkin adalah keluarga yang beritahu, mungkin ada juga keluarga yang tak bagi tahu. Sebab tu banyak kes yang terkubur setelah sekian lama kan. Lepas tu baru-baru tu lah baru tahu kan, setelah ditangkap. Itu pun dapat tak tangkap. Waktu bila dia tak dapat tangkap tu, apa cerita pula kan? Mungkin lagi banyak lagi kes pembunuhan. Mungkin daripada 90 mungkin boleh jadi 150 kan. Tak tahulah. Dia ikut banyak mana lah dia rasa dia nak bunuh tu. Dia nak tunjukkan dia ni hebat. Perjalanan pembunuhan yang dilakukan oleh Samuel pun sebenarnya tidak selalu menunjukkan tanda-tanda kematian akibat pembunuhan. Sebabnya si Atuk ni dulu dia seorang peninju tau. Lepas tu dia dah pencen jadi peninju. Lepas tu dia buatlah kes jenayah pula. Jadi bila dia jumpa dengan calon mangsa, dia gaduh dia makin gaduh. Lepas gaduh tu dia tumbuk orang tu. Lepas dia tumbuk orang tu pengsan. Jadi bila orang tu pengsan, orang tu mati. Macam itulah, bila orang tu dah pengsan dia mati. Jadi Atuk tu tak tahu orang tu mati. Atuk tu rasa dia tak bersalah sebab Atuk tu sebenarnya dia bekas peninju. Sebab tu tumbukan dia tu kuat. Sebab tu dia hentaman dia tu, dia sebenarnya dia rasa tak kuat pun. Tapi rupanya kuat. Jadi si mangsa tu pun matilah kat situ. Apa bekas tusukan atau luka tembakan. Banyak di antara kes kematian ini yang kemudian tidak digolongkan sebagai kes pembunuhan, tapi dikaitkan dengan kes overdosis dadah. Ingat tu, dadah ni membawa bangut ya. Jangan sesekali ambil dadah, walaupun sedikit. Jangan. Kalau ubat-ubat tu, ubat-ubat yang terkawal tak apa. Kalau yang tak terkawal tu jangan. Ingat adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, jangan ambil dadah. Ingat tu, bahaya untuk diri sendiri dan orang sekeliling. Ingat. Kemudian kebanyakan di antaranya diperkirakan terjadi di sekitar tahun 1970 dan awal tahun 1980 sebelum teknologi DNA dimiliki oleh pihak polis. Kemudian ada seorang ni, iaitu Bell Silverman, jaksa Los Angeles, yang menuntut Samuel ni pada tahun 2014 lalu untuk mengatakan kepada New York Times bahawa banyak polis di seluruh negeri yang melakukan kesalahan dalam kes ini. Maksudnya apa sebenarnya? Maksudnya polis tu terlibat ke? Maksudnya polis tu bersubahat lah. Mungkin maksudnya macam gitulah. Okey, kemudian beliau terlepas. Sebab itulah si Atuk ni terlepas banyak kali. Sebab berkemungkinan ada pihak-pihak polis tertentu yang bersekongkol dengan si Atuk ni. Sebab tu bila diselidiki pasal kes ni, Atuk tu asyik terlepas je kan. Berkemungkinan lah ada polis yang bersekongkol dengan Atuk ni. Kira macam polis bersubahat lah. Tapi tak tahulah Atuk tu bagi polis tu berapa kan. Tak tahulah dia bagi duit berapa kat polis tu. Kemudian FBI mengatakan bahawa kondisi kesihatan Samuel berusia 78 tahun itu sudah teramat buruk dan kemungkinan akan terus duduk di penjara TK. Maksudnya penjara lah yang merawat dia. Takkanlah kita pula nak rawat dia kan. FBI mengaku masih terus bekerjasama dengan Holland yang hampir setiap hari mewawancarai Samuel untuk membangun kerangka kejadian yang terlibat dari aksi-aksi keji yang beliau telah jalankan. Si Atuk ni yang dah buat kes ni. Okey, kemudian kematian Jane Doe, yang ini sebutan bagi perempuan yang terkorban dalam kes tersebut, dijumpai di sebuah danau. Danau tu macam tasik. Sebuah tasik di New Orleans. Mungkin nampak seperti kejadian pertama. Namun setelah kes ini dimasukkan ke dalam pusat data VCAP, dan telah menganalisisnya dengan kes kematian yang sangat misteri dan kes orang hilang yang lain. Di situ terdapatlah beberapa petunjuk mengenai kes-kes yang lain yang berkaitan dengan Samuel.
Okey, akhirnya habislah kes pasal Atuk ni. Okey, Atuk ni dah dipenjarakan dah lama. Jadi korang tak payah risaulah pasal Atuk ni. Atuk ni dah pun sakit. Dah pun mungkin dah meninggal, aku rasa dah kes ni dah lama. Kes yang berita yang baru aku tak tahulah Atuk ni masih hidup ke ataupun dah meninggal. Aku rasa mungkin dia dah meninggal sebab kes ni dah lama tau. Okey, jadi untuk korang, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, atuk-atuk, nenek-nenek yang berada di luar sana, aku berharap sentiasa berjaga-jaga dan berhati-hati. Jagalah diri sendiri, sayangilah diri sendiri. Nak pergi ke mana-mana tu, bawalah orang yang kita kenal. Jangan seorang-seorang. Untuklah, itu pun untuk nasihat diri aku jugalah. Aku pun, yang penting kita kat mana kita berada pun kita kena jaga diri kita sendirilah. Itu yang paling penting. Ingat korang Okey, Alhamdulillah aku rasa dah habis dah. Mungkin untuk video aku kali ni, sekiranya korang suka dengan video aku kali ni, jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share tentang cerita aku ni ya. Bantu-bantulah aku sikit. Aku ni baru je mula belajar mengenai YouTube ni, upload ni, aku edit ni. Sebenarnya aku baru je start, baru belajar. Jadi banyaklah benda yang aku tak tahu. So kalau di mana korang nampak banyak kurang tentang aku minta maaf banyak-banyak ya. Terima kasih kerana telah tengok video ini sehingga habis. See you di next video. Okay, bye.